Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia prihatin kepada sidang penonton budiman. Anda bersama saya Mior Syazril bin Muhammad Safawi dalam program Bicara Tokoh Wira Tidak Didendang siri ketiga. Kalau akar susur menjalar, tersandung puteri pergi berburu. Kalau tuan datang belajar, terimalah dengan norma baharu. Ikan di kali riang berenang, ular mati sambil menyusur. Wira kita tidak didendang, namun semangatnya tak pernah luntur. Sidang penonton yang dihormati sekalian, istimewanya program siri Bicara Tokoh kita pada tahun ini ialah pihak Urustia telah menyediakan hadiah yang menarik kepada 3 orang penonton yang berjaya menjawab soalan kuis bagi setiap siri yang berlangsung. Lebih istimewa lagi, kita ada satu lagi kuis soalan terkumpul berkaitan dengan ketiga-tiga siri bual bicara kita. Kedua-dua soalan kuis ini seperti biasa akan diberikan di penghujung siaran nanti. Maka anda perlu terus kekal bersama dengan siaran kita untuk bersama kita menyertai kuis tersebut untuk memenangi hadiah menarik yang telah disediakan. Untuk makluman penonton, pemenang bagi soalan kuis program Bicara Tokoh bagi siri kedua telah pun dikenal pasti dan akan dimaklumkan di akhir siaran nanti insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan sesi bual bicara kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan Wira dan Wirawati kita yang dijemput khas ke studio maya kita pada hari ini untuk berkongsi pengalaman berharga yang mereka miliki dan sudah pasti sangat memberikan inspirasi. Maka terlebih dahulu kita menjemput Cikgu Nasir bin Muhammad Jamal untuk menceritakan serba sedikit tentang latar belakang cikgu supaya kita dapat mengenali cikgu dengan lebih dekat lagi. Dipersilakan cikgu. Terima kasih Encik Mior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nasir bin Muhammad Jamal, berasal daripada Rengas Perak, berusia 39 tahun. Sudah berumah tangga dan memiliki seorang cahaya mata. Sudah berkahwin dengan orang tempatan Sabah etnik Sungai Kuamut Kinabatangan. Graduan Sarjana Muda UiTM Shah Alam dalam jurusan Pengurusan Sistem Maklumat. Kemudian menceburi bidang pendidikan dengan memasuki Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang dalam program KPLI pada tahun 2009. Setelah menamatkan pengajian diploma pendidikan dalam jurusan Pendidikan Jasmani, saya telah diterbangkan ke Sabah dan telah berkhidmat di SK Desper Pemenang bermula pada tahun 2010 sehingga kini. Terima kasih Cikgu Nasir. Wah, memang menarik kisah hidup cikgu. Saya amat tertarik dengan kesanggupan cikgu untuk berkhidmat di pendalaman Sabah yang merupakan satu cabaran yang bukan mudah untuk ditempuhi oleh orang biasa seperti saya. Tahniah cikgu. Baik, seterusnya mari kita berkenalan pula dengan wirawati kedua kita pada hari ini iaitu Cikgu Rabiul Hayatun binti Abdul Hamid. Dipersilakan cikgu untuk memperkenalkan serba sedikit tentang latar belakang diri cikgu. Persilakan. Terima kasih kepada Encik Mior Syazril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan saya bukanlah seorang wira kerana ramai lagi rakan-rakan saya di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih yang menjadi kekuatan dan bertungkus lumus untuk memberi pendidikan kepada murid-murid kami. Saya hanyalah wakil kepada mereka. Nama diberi Rabiul Hayatun binti Abdul Hamid, berumur 37 tahun, berasal daripada Sri Iskandar Perak. Saya sudah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. Saya berkelulusan ijazah sarjana muda Usuluddin bidang Al-Quran dan Hadis dari Universiti Malaya, berkelulusan Ihtisas KPLI Sekolah Rendah Pendidikan Islam dari IPG Kampus Sembung Ibrahim Johor Bahru. Saya mula ditempatkan di SK Nikodesa Lahadatul Sabah pada 5 Januari 2009 sebagai guru pendidikan Islam dan berkhidmat di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih pada 15 Julai 2013 sehingga sekarang. Wah, tak kurang hebat juga latar belakang wirawati kita Cikgu Rabiul Hayatun atau mungkin boleh kalau kita panggil Cikgu Hayatun. Boleh Cikgu? Okey, baiklah sidang penonton sekalian, kita sudah berkenalan dengan 2 orang wira dan wirawati kita iaitu Cikgu Nasir dan Cikgu Hayatun. Sekarang mari kita berkenalan pula dengan seorang lagi wira jemputan kita iaitu tidak lain dan tidak bukan Cikgu Osman bin Markom. Dengarnya Cikgu Osman juga mempunyai latar belakang yang tak kurang hebat. Baik, kita silakan Cikgu untuk menceritakan serba sedikit tentang latar belakang Cikgu. Dipersilakan.
Terima kasih Saudara Mio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan guru serta para penonton yang saya hormati sekalian. Saya Cikgu Osman bin Markum, berusia 57 tahun, berasal dari Pontian Johor dan kini berkhidmat di Sekolah Henry Geni Teluk Mas Melaka selama 13 tahun. Penempatan pertama perkhidmatan dalam bidang pendidikan saya bermula di Sekolah Menengah Berasrama Penuh Tenem Sabah pada tahun 1989. Seterusnya saya berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Benoni Papar juga di Sabah pada tahun 1992. Kemudian saya sekali lagi berpindah balik ke Semenanjung dan mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan Indah Kuala Lumpur pada tahun 1996. Perkhidmatan saya di sekolah berakhir pada tahun 2004 apabila saya berpindah ke bahagian buku teks Kementerian Pendidikan Malaysia, dan pada tahun 2008 saya telah membuat permohonan untuk berkhidmat di Jabatan Penjara Malaysia, khususnya di Sekolah Henry Geni ini, kerana ingin merasai pengalaman baru berkhidmat di sebalik tembok besi. Memandangkan saya mempunyai pengalaman di dalam pengurusan disiplin di sekolah selama 16 tahun. Seperti yang kita duga, wira-wira kita, Cikgu Osman juga tidak kurang hebatnya dengan wira dan wirawati kita sebelum ini. Tahniah Cikgu atas kehebatan personaliti Cikgu yang kita nobatkan sebagai wira dan wirawati kita pada hari ini. Baiklah sidang penonton sekalian, berkenalan sudah. Seterusnya kita ingin tahu pula tentang sejarah perkhidmatan wira dan wirawati kita pada hari ini. Yang kita boleh jangka setiap sekolah yang mereka pernah berkhidmat sudah pasti mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Baik, kita mulakan dengan wira kita Cikgu Nasir. Persilakan Cikgu. Boleh dikatakan rata-rata guru yang berasal daripada Semenanjung telah dihantar ke Sabah dan Sarawak pada tahun 2010. Saya telah ditugaskan di SK Desa Permai, sekolah kurang murid yang berada di pedalaman 3 Kinabatangan Sabah. Sejak tahun 2010, saya menjawat pelbagai jawatan dan mengajar hampir semua subjek. Kini saya memegang jawatan sebagai penolong kanan pentadbiran di sekolah. Alhamdulillah, pelajar-pelajar di sini sangat teruja untuk pergi sekolah. Sekolah dijadikan tempat untuk mereka bersosial bersama rakan-rakan. Program RMT dan susu sekolah sedikit sebanyak menarik minat pelajar untuk datang ke sekolah. Cuma apabila pada musim menanam padi dan musim durian, mereka agak giat sikit untuk pergi ke sekolah kerana mereka terpaksa menolong kedua ibu bapa mereka. Di usia yang masih mentah, setengahnya terpaksa pergi ke hutan menolong bapa untuk membalak dan membelah kayu dibuat papan dan beruti. Sebelum pandemik melanda, sekolah berlangsung secara bersemuka seperti kebiasaan. Pelajar-pelajar menggunakan perahu untuk datang ke sekolah. Kami, guru-guru, sangat faham keadaan mereka. Setiap kekurangan akan kami cuba atasi. Kami cuba meringankan beban pelajar. Semua peralatan sekolah diberi secara percuma, termasuk baju, uniform dan sebagainya, asalkan mereka datang ke sekolah. Keupayaan untuk mereka memahami satu subjek amat sukar. Mereka memerlukan masa yang lama. Mereka juga perlu diperingatkan berulang-ulang kali sehingga faham. Suasana persekitaran dan kekurangan keperluan asas memberi impak bagaimana cara murid berfikir. Sejak tahun lepas semasa pandemik mula melanda, saya dan rakan-rakan guru menghantar modul ke rumah pelajar. Sebelum menyerahkan modul, saya akan memberi penerangan serba sedikit mengenai topik yang diajar di atas perahu kecil saya. Jika modul diberi tanpa sebarang penerangan, pelajar tidak mungkin akan dapat menyiapkan modul-modul yang diberi. Sebabkan mereka tiada siapa untuk menjadi rujukan dan tempat mereka bertanya. Menarik sekali pengalaman dan sejarah perkhidmatan Cikgu Nasir. Kisah yang bukan mudah untuk kita tahu jika kita tidak dikongsikan dalam platform sebegini. Tahniah dan terima kasih sekali lagi Cikgu. Baik, sekarang mari kita dengarkan pula sejarah perkhidmatan wirawati kita Cikgu Hayatun. Saya pasti Cikgu Hayatun juga mesti mempunyai sejarah perkhidmatan yang sangat membanggakan. Baik, silakan Cikgu.
Perkhidmatan pertama saya sebagai guru telah bermula pada 5 Januari 2009 di SK Nikodesa Lat Datu Sabah. Sekolah tersebut merupakan sekolah kurang murid dan hanya 12 orang guru sahaja termasuk guru besar. Di sana saya banyak menimba pengalaman kerana memandangkan sekolah sana merupakan sekolah kurang murid. Saya terpaksa memegang banyak jawatan seperti ketua panitia, guru buku teks, guru ICT, guru bimbingan dan kaunseling. Memandangkan sekolah tersebut sekolah kurang murid, saya juga terpaksa mengajar ke semua kelas. Ada 6 kelas dan saya kena mengajar ke 6 kelas. Dan murid-murid di sana juga terdiri daripada murid-murid kampung yang tidak tahu bahasa luar. Jadi saya perlu mempelajari bahasa mereka untuk jadikan mereka lebih memahami PDP saya. Alhamdulillah, dengan pengalaman yang saya ada di Sabah dahulu, saya membawa pengalaman tersebut di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih dan berkhidmat pada ketika itu 15 Julai 2013. Dan untuk pengetahuan semua, guru-guru juga yang mengajar di SK Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih juga perlu ditemuduga terlebih dahulu. Ini kerana Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih merupakan sekolah pertama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang memberi akses pendidikan formal kepada kanak-kanak yang tiada dokumen atau terpinggir sekitar Kuala Lumpur. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya kerana sistem pendidikan di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih amat berbeza dengan sekolah arus perdana yang lain. Di mana pengoperasian sekolah bermula 8 pagi hingga 5 petang. Dan satu-satunya sekolah yang memberi pendidikan percuma. Dari segi baju sekolah, mereka pun tidak perlu memakai baju sekolah dan diberi makanan secara percuma 4 kali sehari. Pengambilan murid juga di antara lingkungan 5 tahun hingga 19 tahun, di mana sekolah kami mempunyai 3 peringkat sekolah, di mana peringkat prasekolah, peringkat rendah, peringkat menengah, dan juga kami juga menyediakan kemahiran asas vokasional di mana murid-murid ini belajar kemahiran memasak, kemahiran menjahit, kemahiran bermain muzik, tarian dan pertanian. Dan mereka untuk murid-murid ini kami lebih tumpukan kepada 6 mata pelajaran wajib, iaitu pendidikan Islam, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, sains dan juga matematik. Di sini saya ingin menunjukkan, berkongsi serba sedikit mengenai sekolah saya. Okey, di sebelah kanan ni merupakan bangunan Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih yang lama, dan sekarang di sekolah saya sedang didirikan bangunan blok akademik yang baru untuk akses pendidikan murid ni menjadi lebih selesa, dan bangunan yang lama ni akan dijadikan asrama untuk anak-anak murid kami. Okey. Yang ini merupakan gambar sewaktu mula-mula SBJK dibuka secara rasmi, iaitu pada 19 Ogos 2013, di mana Datuk Mazlan bin Muhammad ni telah datang ke sekolah untuk melihat perjalanan pendaftaran pertama murid-murid, di mana pada waktu itu hanya 41 orang murid yang terdiri daripada pelbagai umur, iaitu 5 tahun hingga 19 tahun, dan majoriti daripada mereka ini tidak pernah bersekolah. Okey, dan ini juga merupakan pencapaian. Pencapaian di mana murid-murid kami, salah satu NGO yang membantu kami ialah Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, iaitu mereka membantu memberi pendidikan latihan silat cekak kepada murid-murid ini tanpa sebarang bayaran, dan menjadi sejarah kepada pihak kami pertama kali mengikuti kejohanan wajah diri ni dan mendapat tempat ketiga peringkat kebangsaan, dan mereka merupakan antara peserta termuda. Dan alhamdulillah kejayaan ini begitu juga dengan dari segi sukan. Mereka juga telah diberi pendedahan dan dibantu oleh Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan, di mana mereka diberi peluang untuk dilatih di Kompleks Sukan Kampung Pandan. Dan di sini ada seorang pelajar kami dapat menyertai sehingga ke peringkat negeri dalam lompat berpagar. Dan ini juga antara kemahiran yang kami telah berjaya melatih. Ini cikgu muziknya, iaitu Cikgu Remy Hano, telah melatih murid-murid di sini daripada mereka tidak tahu bermain alat muzik, dan mereka dapat main alat muzik serta mendapat tempat pertama dalam program Rintis Baskers Talent di peringkat negeri. Dan ini juga kami juga telah membawa murid-murid berkemahiran yang dari segi mereka belajar memasak dan dalam program transformasi anak muda.
Di sini mereka akan belajar bergaul dengan orang ramai dan cara berkomunikasi dengan orang lain. Dari segi akademik pula, kita telah meningkat daripada 2014 hingga 2020, murid-murid berjaya, dan ini yang terbaru, murid kita berjaya ditempatkan mula-mula ke STPM dengan bantuan Kementerian Pelajaran Malaysia, dan seterusnya dengan bantuan Yayasan Pelajaran Mara dan Universiti Utara Malaysia, murid ini dapat menyambung ijazah sarjana muda di Universiti Utara Malaysia. Saya rasa itulah sedikit keistimewaan SPJK membawa perubahan kepada murid-murid kami. Terima kasih Cikgu Hayatun. Wah, memang sangat hebat perkongsian pengalaman Cikgu, sama hebat dengan perkongsian pengalaman Cikgu Nasir sebentar tadi, yang boleh kita jadikan inspirasi dalam mencapai ke satu tahap yang lebih baik pada masa akan datang, insya-Allah. Baik sidang penonton sekalian, kita telah mendengar pengalaman sejarah perkhidmatan daripada dua orang wira dan wirawati kita. Bagaimana pula dengan wira kita yang seorang lagi, iaitu Cikgu Osman? Adakah terdapat persamaan atau perbezaan dengan kedua-dua wira dan wirawati kita sebelum ini? Saya pun tak sabar nak dengar, jadi saya persilakan Cikgu Osman. Saya percaya rakan guru dan para penonton telah mengetahui tentang kewujudan Sekolah Henry Geni yang merupakan sebuah sekolah pemulihan akhlak bagi remaja yang terlibat dengan kesalahan juvana. Pelajar saya merupakan remaja berumur di antara 14 hingga 21 tahun yang telah diarahkan oleh Mahkamah Juvana untuk mengikuti program pemulihan. Di sekolah saya ini, pelatih yang baru sampai, mereka akan menjalani beberapa proses pemulihan dan intervensi bermula dari fasa orientasi yang melibatkan program pemulihan akhlak, disiplin, sahsiah dan agama. Kemudian pelatih ini akan memasuki fasa kedua, iaitu memilih untuk mengikuti beberapa kluster yang telah pun disediakan di Sekolah Henry Geni. Antara kluster yang terdapat di Sekolah Henry Geni ialah kluster akademik, kluster sukan, kluster muzik, kluster kemahiran bersijil serta kluster agama. Bagi penghuni yang menjalani tempoh tahanan yang panjang, terdapat juga penghuni kami yang menjalani tempoh pemulihan sehingga 7 tahun. Maknanya kalau dia masuk pada usia 14 tahun, dia akan bebas pada usia 21 tahun, dan mereka ini biasanya berpeluang untuk mengikuti lebih daripada satu kluster. Sama ada dia memilih untuk mengikuti kluster akademik dan kemahiran, ataupun kluster akademik dan agama, ataupun kemahiran dan agama. Jadi ia merupakan pilihan berdasarkan kepada potensi dan juga kebolehan yang bersesuaian dengan diri masing-masing. Melalui kluster akademik di bawah jagaan saya, penghuni berpeluang untuk memperbaiki pendidikan masing-masing. Ya, mereka berpeluang untuk mengambil peperiksaan SPM. Seterusnya, jika mempunyai kelulusan yang cemerlang, mereka boleh ditawarkan ke mana-mana IPTA ataupun IPTS ataupun kolej-kolej kemahiran di seluruh negara. Dan kalau kita melihat kepada sejarah sejarah SPM pelajar-pelajar kami ini, kami telah pun melahirkan lebih daripada 900 pelajar yang memiliki sijil SPM yang diambil di Sekolah Henry Geni, dan di antara 900 pelajar itu 720 daripadanya adalah pelajar-pelajar yang telah pun ditawarkan melanjutkan pengajian. Walau bagaimanapun, bukan semua pelajar-pelajar lepasan Henry Geni ini mampu untuk meneruskan pengajian. Ada sebahagiannya walaupun memiliki sijil SPM yang cemerlang, mereka mengambil keputusan untuk bekerja dan memasuki pelbagai bidang kerjaya seperti sektor awam dan juga sektor swasta. Baik, terima kasih Cikgu Osman. Hebat perkongsian Cikgu. Sememangnya ketiga-tiga panel jemputan kita pada hari ini bukan calang-calang orangnya. Mereka mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, dan Alhamdulillah hari ini kita semua sangat beruntung kerana mendapat perkongsian secara terus daripada mereka.
Baik, terima kasih Cikgu Nasir, terima kasih Cikgu Hayatun dan terima kasih Cikgu Osman. Baik, sidang penonton sekalian, untuk pengetahuan Wira dan Wirawati yang kita undang ke studio Maya kita pada hari ini, selain daripada mereka perlu menjawab soalan-soalan yang telah kami sediakan, saya juga akan membacakan 4 soalan yang diajukan oleh para penonton untuk dijawab oleh Wira-Wirawati kita pada hari ini. Baik, soalan pertama yang akan saya bacakan pada hari ini datangnya daripada Cikgu Azian binti Ibrahim dari Terengganu. Soalan ini diajukan kepada Cikgu Nasir. Soalannya berbunyi, bolehkah Cikgu Nasir kongsikan tips tentang bagaimana menyesuaikan diri untuk tinggal di kawasan pendalaman Sabah sehingga Cikgu masih lagi kekal berada di sana sehingga ke hari ini? Okey Cikgu Nasir, apa tips yang membuatkan Cikgu seronok tinggal di sana sampai sekarang? Tapi sebelum Cikgu menjawab, boleh saya meneka? Adakah kerana Cikgu telah berkahwin dengan penduduk tempatan di sana yang membuatkan Cikgu sentiasa bersemangat untuk terus kekal menabur bakti di sana? Maafkan saya Cikgu kalau jawapan saya salah. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Puan Azian. Sebenarnya pada mulanya saya juga agak kekok untuk berada di sini, tapi lama-kelamaan sudah menjadi kebiasaan. Suasana di sini tidak jauh bezanya seperti di Semenanjung, cuma tiada bekalan air bersih, elektrik 24 jam dan tiada talian internet yang sempurna seperti di Semenanjung. Mandi, makan dan minum menggunakan hanya air tadahan hujan. Jika pada musim kemarau kami perlu mandi di sungai, perlu berhati-hati kerana ada sang bedar. Air hujan juga perlu dimasak untuk mengelakkan sebarang keracunan. Sebulan sekali kami akan kesanakan untuk membeli belanja dapur. Air mineral, makanan tin dan petrol dibeli untuk bekalan 1 bulan. Kos bahan mentah sangat mahal di kampung ini. Kami selalu juga membeli hasil daging buruan dan ikan yang dijual oleh penduduk kampung yang beragama Islam. Ada juga rakan guru yang tidak makan ikan sungai, jadi terpaksalah dia makan mi segera dan sardin tiap-tiap hari. Barang dapur di sini kosnya sangat tinggi dan sangat mahal. Contohnya, satu botol Coca-Cola 1.5 liter dijual RM8. Upah untuk turun ke Kidang Batangan menggunakan perahu ialah RM1,000. Jika memiliki perahu sendiri dan memandunya sendiri, kita mungkin akan membelanjakan paling kurang RM500 untuk petrol dan upah penjagaan bot dan perahu kita. Terima kasih Cikgu Nasir atas perkongsian jawapan daripada soalan Cikgu Azian dari Terengganu sebentar tadi. Diharapkan Cikgu Azian dapat mendengar jawapan yang telah diberikan oleh Cikgu Nasir. Baiklah, sebentar tadi kita telah mendengar berkaitan dengan keistimewaan dan keunikan tersendiri bagi setiap sekolah di mana wira-wirawati kita menabur khidmat bakti mereka di sana. Maka sudah tentu terdapat pengalaman pahit dan manis yang telah dilalui oleh wira-wirawati kita yang tak dapat dilupakan. Boleh tak cikgu-cikgu kongsikan bersama-sama dengan penonton kita tentang pengalaman pahit manis tersebut agar dapat memberikan pedoman dan panduan serta inspirasi kepada semua penonton kita di luar sana. Baiklah Cikgu Nasir, boleh cikgu kongsikan pengalaman pahit manis cikgu mengajar di Sabah. Cikgu mulakan dengan pengalaman pahit dulu. Silakan cikgu. Kesukaran itu sebenarnya mematangkan kita, membuatkan kita menghargai apa yang kita miliki. Pada mulanya saya dihantar ke SK Desa Permai pada tahun 2010. Setelah 2 minggu berada di SK Desa Permai, banjir besar melanda. Banjir menenggelamkan blok sekolah sehingga ke paras bumbung. Sebelum itu kami sempat memindahkan peralatan sekolah di bukit berdekatan. Kami terpaksa meninggalkan banyak peralatan lain seperti kerusi dan meja kerana kami tidak mampu lagi untuk mengangkat semuanya. Kami tidur jauh di tengah hutan di masjid lama yang ditinggalkan selama 2 minggu menunggu banjir surut. Kami selalunya akan menelefon keluarga di kampung selang 2 hari secara beramai-ramai naik ke bukit mendaki selama 20 minit dan panjat lagi pokok terap hutan. Guru perempuan pun terpaksa memanjat pokok, namun sekarang sudah tiada lagi guru perempuan dihantar kerana disebabkan kami sekolah yang jauh dan sering berlaku banjir. Musim kemarau biasanya pada pertengahan tahun, air tangki makan dan minum kami akan menjadi hijau. Kami tetap minum dan mandi menggunakan air kerana tiada lagi sumber air lain. Bagi yang tidak biasa akan mengalami alahan kulit dan gatal.
Perut juga akan sakit jika terminum air yang tidak dimasak sempurna. Kami akan mandi di sungai jika sudah kekurangan air. Tangki air juga menjadi tempat pembiakan jentik-jentik. Kami guru-guru kadang-kala dijakiti malaria. Pernah saya dimasukkan ke hospital selama 2 minggu kerana dijakiti malaria. Air takungan tidak boleh dibuang kerana itulah sumber air makan dan mandi kami. Musim kemarau menyebabkan perjalanan turun ke Pekan Bukit Garam menjadi sangat sukar. Perjalanan menjadi 12 jam. Ada masanya terpaksa tidur di jalanan di dalam perahu sebelum bergerak esok pagi. Kita akan melanggar batu dan kayu kerana air terlampau cetek dan menyebabkan perahu kita mungkin akan karam. Di kawasan cetek kami perlu menarik perahu kami. Kawasan yang dalam selalunya berombak deras dan jeramnya berpusar. Perlu meredahnya walaupun berbahaya. Sebagai seorang guru, kejayaan anak murid yang kita didik menjadi kebanggaan kita. Asalkan mereka tamat bersekolah ke tingkatan 5. Ini sudah cukup baik. Kebanyakan mereka tidak mahu melanjutkan pelajaran di bandar, tidak mahu pergi ke bandar dan memasuki asrama. Oleh sebab itu, ramai di antara mereka yang tidak mahu melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah di Pekan Kinabatangan dengan alasan takut dibuli. Okey cikgu, tak kenal maka tak cinta. Dah cinta, lautan api pun sanggup direnangi. Betul tak cikgu? Okey baik. Kita nak dengar pula pengalaman pahit manis daripada Cikgu Hayatun. Baik, silakan Cikgu Hayatun. Terima kasih kepada Encik Mio. Okay. Pada tahun 2013, saya telah mendapat panggilan temuduga untuk masuk sebagai guru pendidikan Islam di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Pada waktu itu saya juga diberitahu bahawa sekolah ini merupakan sekolah yang baru ingin ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana murid-murid yang saya akan mengajar itu nanti terdiri daripada golongan yang kurang bernasib baik dan berlatar belakangkan gejala sosial di sekitar Kuala Lumpur. Jadi sewaktu saya tiba di sekolah tu, keadaan sekolah adalah sangat daif, di mana keadaan sekolah tidak ada kerusi, tidak ada meja, sebab bangunan sekolah tersebut merupakan bangunan tinggalan selama 10 tahun, tidak ada sebarang penghuni di situ. Jadi Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ditubuhkan di situ dan pada ketika itu di sekeliling sekolah adalah kawasan-kawasan gelap, iaitu black area, di mana saya berpengalaman lalu di tepi sekolah tu terdapat penagih dadah yang sedang menagih dadah, ada yang meragut. Waktu itu saya sangat takut, sehingga kan barang kemas pun saya tak berani nak pakai sebab kerana keadaan di situ sunyi, dan kalau kita ada pun hanya beberapa orang sahaja yang lalu di kawasan di situ. Jadi pada waktu itu saya hanya bertawakal sebab saya berniat sebab kita menjalankan tugas. Bila datang ke sekolah hanya berniat untuk menjalankan tugas. Pada 2013 saya tiba bulan Julai, guru-guru yang berada di sana diberi kursus selama 1 bulan. Kami di situ melihat cara tempat tinggal murid tersebut, ada yang tinggal di rumah tampal, tinggal di bilik-bilik hotel. Di situ kami dapat melihat keadaan bakal murid-murid kami. Dari situ saya rasa sangat berfikir adakah keputusan ini betul ataupun tidak untuk mengajar anak-anak ini. Tapi disebabkan kita fikir ini merupakan tugas dan juga satu cabaran baru untuk saya. Sebab seperti di Sabah saya mengajar sekolah kurang murid. Di sini juga kemungkinan murid mungkin akan ada ataupun tidak ada waktu itu. Jadi kami terpaksa mencari, memanggil kanak-kanak yang di sekitar Chowkit yang tidak pernah bersekolah untuk datang ke sekolah. Di mana kalau arus perdana, guru-guru hanya perlu mereka datang daftar. Tetapi kami pada ketika itu perlu membuat outreach untuk memanggil kanak-kanak di sekitar Chowkit itu untuk bersekolah. Tapi Alhamdulillah, pada bermula 2013, kemasukan 19 Ogos 2013, peningkatan murid semakin bertambah daripada 41 orang sehingga kini 2021 bilangan murid mencecah 151 orang. Ini adalah kerana ibu bapa dan penduduk sekitar komuniti sekitar Chowkit itu melihat dengan adanya Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini telah memberi perubahan positif, bukan sahaja di kalangan anak-anak mereka tetapi di kawasan sekitar, di mana
anak-anak mereka ada yang berubah. Dan juga sebenarnya kita sebagai guru ni juga perlu menganggap, sebenarnya kita sebagai guru perlu menganggap murid-murid ini adalah sebagai ibarat satu, walaupun murid-murid saya ni ibarat orang kata kain yang telah dicorakkan, tapi kita kena menjernihkan balik kehidupan mereka, menyelami perasaan mereka sehingga dia menjadikan mereka ni merasakan mereka adalah sebahagian daripada penduduk masyarakat di Chowkit. Dan sokongan daripada ibu bapa juga telah memainkan peranan dalam mengubah hidup anak-anak kami. Kami percaya setiap murid ni ada potensi mereka masing-masing. Kita sebagai guru ni perlu gilap dan melorongkan mereka ke jalan yang betul. Tidak dinafikan pembelajaran secara bersemuka untuk sekolah menjalani kasih ni adalah memberi kesan yang baik kepada anak didik saya, kerana mereka dari segi peranti selalunya berkongsi dengan ibu bapa, ataupun sekiranya ada pun mereka kekurangan data untuk menjalani pembelajaran secara atas talian. Tetapi apabila berlaku pandemik COVID-19 ini, kami guru SPJK ini terkesan kerana murid-murid ini majoriti tidak ada peranti untuk menjalankan PDPR. Jadi setiap bulan kami akan mengagihkan barangan makanan kering untuk ibu bapa keluarga murid-murid ini, dan kemudian kami akan melilitkan juga modul-modul pembelajaran untuk mereka siapkan di rumah. Saya juga berasa terharu apabila ada ibu bapa yang bersungguh-sungguh membantu kami mengajar anak-anak mereka. Ada yang sanggup membeli data semata-mata untuk ajar mereka secara atas talian. Betul Cikgu Hayatun, Allah bisa tegal biasa, sepahit dan sesukar mana pun kalau sudah menjadi kebiasaan bukanlah menjadi masalah untuk kita hadapi. Betul kan Cikgu? Baiklah, seterusnya kita nak dengar pula pengalaman pahit dan manis Cikgu Osman yang mengajar di sekolah Henry Gurney. Pasti pengalamannya sedikit berbeza. Boleh Cikgu kongsikan? Baik, silakan Cikgu. Pengalaman pahit yang kami lalui, saya ingat lagi pada tahun 2008 semasa kumpulan kami seramai 20 orang guru daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang mula berkhidmat di sekolah Henry Gurney ini memulakan program akademik. Jadi kami telah membuat pemilihan melalui ujian diagnostik untuk pengambilan pelajar-pelajar ke tingkatan 4 dan tingkatan 5. Saya ingat lagi pada ketika itu, maklumlah kita mengajar, kita berhadapan dengan remaja-remaja yang berusia di antara 14 tak ramai masa tu. Yang paling ramai ialah 18 hingga 20 dan ada sebahagiannya berumur 21. Jadi kita berhadapan dengan pelajar-pelajar yang mempunyai tubuh badan yang agak besar, yang sasa, yang mereka ini kalau kita lihat dari segi fizikalnya, bila mereka berada dalam sel, aktiviti mereka ialah dengan menunjukkan kekuatan, ya, dengan memiliki saiz yang sado lah, ya. Jadi terdapat beberapa kumpulan yang cuba untuk menguasai antara satu sama lain, dan satu kejadian yang kami alami ialah kejadian pergaduhan yang amat menakutkan kami sehingga guru-guru wanita menangis dan berlarian daripada kelas, dan kami diarahkan untuk tidak mencampuri urusan pergaduhan mereka, dan kami diarahkan untuk mendapatkan perlindungan di bilik guru. Jadi kita tahu bahawa satu risiko menjadi guru di sekolah Henry Gurney ialah kita akan berhadapan dengan pelajar yang pada mulanya lah, pada tahun 2008 dulu mereka kelihatan agak ganas. Tetapi apabila program pendidikan ini telah berterusan dan mereka melihat bahawa pendidikan ini sesuatu yang penting, jadi mereka lebih respect kepada guru, dan saya rasa itulah kali pertama saya berhadapan dengan situasi getir seperti itu. Dan dalam tempoh 13 tahun ini tidak pernah lagi berlaku kejadian pergaduhan dalam kalangan pelajar di hadapan guru. Untuk pengetahuan guru-guru dan juga para penonton sekalian, pelajar kami ini sebenarnya adalah pelajar yang pernah mengalami pelbagai pengalaman hidup yang hebat dan penuh cabaran. Mereka kebanyakannya hidup dalam kesukaran. Mereka sudah biasa hidup dengan kekurangan, kemiskinan, penderaan fizikal dan mental. Sebahagiannya menjadi mangsa pengabaian ibu bapa, mangsa penceraian, keganasan dan lain-lain, sehingga mereka terpaksa memilih jalan hidup yang berliku dan akhirnya terlibat dengan jenayah seperti penyalahgunaan dadah, mencuri, rogol dan sebagainya. Sudah pasti
cabaran utama para guru di sini ialah bagaimana untuk kami mengembalikan semula keyakinan dan jati diri pelajar supaya mereka berubah dan menjadi warga negara yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, kemahiran para guru untuk menangani isu-isu emosi pelajar secara psikologi sangat penting kerana pelajar ini mempunyai hati dan jiwa yang keras, tetapi mereka juga mempunyai emosi yang sukar dikawal. Di sinilah peranan guru sebagai ibu bapa, abang atau kakak kepada pelajar akan dapat mengurangkan ketegangan dan mengelakkan konflik diri dalam kalangan pelajar yang terpisah daripada keluarga, tidak dilawati oleh keluarga dan tidak mendapat sebarang sokongan daripada keluarga. Pelbagai program dilaksanakan oleh sekolah kami seperti mengadakan pertemuan dengan ibu bapa, guru dan juga murid. Kita anggap sebagai, kalau di luar perjumpaan PIBG lah, tetapi di sekolah kami tidak di PIBG, jadi kami mengambil inisiatif sendiri untuk mewujudkan pertemuan. Ya, jadi dalam setahun tu kita akan buat 2 kali pertemuan. 1 kali pertemuan adalah sewaktu pelajar menerima keputusan peperiksaan percubaan. Kita panggil ibu bapa untuk mereka boleh memberikan motivasi kepada pelajar, memberikan sokongan kepada anak-anak mereka untuk persiapan menduduki peperiksaan SPM. Dan kali kedua kita jumpakan lagi kepada parent ini ialah pada hari penyampaian keputusan peperiksaan SPM. Biasanya ini adalah merupakan aktiviti tahunan kita lah. Jadi selain daripada motivasi, kaunseling, perjumpaan ibu bapa, kita juga mengadakan program mentor-mentee. Ya, kita sedar bahawa anak-anak murid kita ini terpisah daripada keluarga. Ada anak-anak murid kita yang tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai bapa. Jadi kehadiran guru ini sebagai model ibu dan bapa mereka dapat membantu dalam mengubah persepsi mereka ya terhadap akademik dan juga cita-cita dan kerjaya mereka. Apabila masalah ini dapat diselesaikan, barulah proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Memang gerun juga mendengar pengalaman pahit Cikgu Osman mengajar di sekolah Henry Geni. Bukan semua orang boleh menghadapinya dengan baik, tapi sememangnya Allah sebaik-baik perancang dan penentu. Allah telah menentukan Cikgu Osman mengajar di situ kerana kemampuan cikgu sendiri menghadapi situasi luar biasa di sekolah sana. Tapi bak kata pepatah, gayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Segala-gala yang diingini telah pun diperolehi. Pahit akan manis juga akhirnya. Pengalaman pahit telah mengubah rasa pahit yang dirasai pada awalnya. Baiklah, sekarang saya akan bacakan soalan daripada penonton yang dikongsikan dalam ruangan live chat. Soalan ditanyakan oleh Cikgu Umar Krishna dari Johor untuk Cikgu Osman. Soalannya ialah, apakah perbezaan paling ketara yang Cikgu Osman alami antara mengajar di sekolah harian biasa dengan mengajar di sekolah tirai besi? Baik, silakan Cikgu Osman. Baik, cabaran yang paling getir yang kami hadapi pertama sekali ialah 5% daripada penghuni sekolah Henry Geni ini merupakan pelajar yang keciciran dalam kemahiran 3M. Jadi 5% ini merupakan pelajar buta huruf lah ya. Jadi cabaran yang paling getir kepada kami ialah bagaimana untuk kami guru-guru memastikan pelajar-pelajar yang buta huruf ini yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang slow learner, disleksia dan terdapat juga pelajar yang autism. Selain itu ada juga pelajar yang mempunyai kecacatan fizikal ya, dan juga terdapat juga pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran disebabkan oleh pengambilan dadah yang berterusan. Jadi masalah kami ialah kami tidak mempunyai guru-guru yang berpengalaman dalam pendidikan khas. Dan sudah tentulah cabaran untuk memastikan murid-murid ini di akhir program dapat menguasai kemahiran 3M sangat mencabar dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Walaupun mencabar,
tetapi kami akan merasa sangat puas hati dan gembira apabila pelajar-pelajar ini apabila bebas mereka menguasai 3M dan ini secara tidak langsung dapat mengelakkan pelajar-pelajar ini daripada menjadi mangsa penipuan dan penindasan ketika mereka berada di dalam kelompok masyarakat di luar. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Cikgu Osman. Kita nak bacakan satu lagi soalan daripada penonton iaitu Cikgu Jennifer Alip daripada Labuan. Soalan ditujukan kepada Cikgu Hayatun berbunyi, sekiranya diberikan pilihan selepas ini, di sekolah manakah Cikgu Hayatun ingin menabur bakti dan mengapa? Persilakan Cikgu Hayatun. Terima kasih kepada Cikgu Jennifer kerana bertanya soalan ini. Okey, sekiranya ini kalau saya diberi pilihan lah selepas ini, saya nak cari pengalaman baru dengan mengajar di sekolah harian biasa yang mempunyai ramai guru. Ini kerana seperti yang saya dah ceritakan sebelum ni, saya pernah mengajar kedua-dua sekolah ni merupakan sekolah yang kurang guru. Seramai 12 orang sahaja dalam guru. Jadi mungkin saya selepas ni saya ingin merasai cabaran baru di mana sistem pembelajaran juga saya telah lama tinggal. Sebab di sekolah menjalani kasih sistem pembelajaran ni amat berbeza dengan sekolah harian biasa. Jadi saya mungkin saya akan cuba kena mula balik daripada bawah untuk mengajar anak-anak aliran perdana yang lain. Kerana pada saya, guru perlu merebut pelbagai peluang dan pengalaman baru untuk menjadikan kita ni, pengalaman ni akan menjadikan kita lebih matang dalam hidup kita. Baik, terima kasih Cikgu Hayatun atas jawapan yang diberikan. Kita doakan Cikgu Hayatun akan dapat mengajar di sekolah yang diimpikan selepas ini akan tercapai. Baiklah, sidang penonton sekalian, bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2021, kita ingin tahu bagaimanakah tema Malaysia Prihatin ini diterapkan dalam diri anak didik dan warga sekolah wira-wirawati kita agar ianya dapat dihayati serta diamalkan dalam kehidupan seharian. Untuk mengupas perkara ini, kita persilakan dahulu Cikgu Nasir untuk memulakan perkongsian. Dipersilakan Cikgu. Bersempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia dengan tema Malaysia Prihatin, saya merasakan guru-gurulah insan yang paling prihatin. Guru-guru sentiasa prihatin memikirkan nasib pelajar-pelajarnya, apa dan bagaimana kaedah terbaik untuk memastikan pelajar-pelajar lebih memahami isi pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru sanggup untuk berada di ruang dan keadaan yang kurang selesa untuk menabur bakti sehingga ke pedalaman Sabah dan Sarawak. Kenikmatan merdeka harus dirasa bersama, tidak kira di ceruk pelusuk hutan belantara. Walaupun kita merdeka telah lama, masih ada lagi kawasan yang jauh ketinggalan dari arus permodenan. Kemiskinan dan tiada kemudahan asas agak merencatkan proses untuk menimba ilmu. Guru-guru tetap komited dan prihatin, sentiasa mahu pelajar-pelajarnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama setanding dengan pelajar yang berada di bandar. Baik, terima kasih Cikgu Nasir. Bagaimana pula dengan Cikgu Hayatun? Macam mana Cikgu nak terapkan tema Malaysia Prihatin ini dalam diri anak didik Cikgu dan warga sekolah secara amnya? Silakan Cikgu. Bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2021 yang bertemakan Malaysia Prihatin, kita boleh menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak didik dan warga sekolah, di mana kita tahu dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini ramai yang terkesan, dan dengan cara kita boleh kita sebagai guru dan juga anak-anak didik boleh menghubungi dengan bertanya khabar, berkongsi masalah serta memberi motivasi kepada murid-murid agar mereka terus bersemangat untuk belajar. Baik, terima kasih Cikgu Hayatun. Hebat cara Cikgu. Tahniah. Cikgu Osman pula bagaimana? Apa pula cara Cikgu nak menerapkan tema tersebut? Boleh Cikgu kongsikan dengan kami serta sidang penonton semua? Silakan Cikgu. Sebagai warga pendidik adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai guru memastikan hasrat dan aspirasi kementerian dan kerajaan terhadap warga sekolah dan murid tercapai.
peranan guru untuk menyampaikan hasrat dan aspirasi ini haruslah melalui kurikulum khusus yang menjurus kepada pembinaan negara dan bangsa. Sebagai warga negara, kita akhirnya perlu memahami, menghayati dan menjalani serta mengamalkan kehidupan berteraskan kepada konsep rukun negara sepenuhnya supaya keharmonian, kestabilan dan permuafakatan di dalam sebuah negara yang berbilang bangsa ini dapat kita nikmati bersama. Baik, terima kasih Cikgu Osman atas perkongsian itu tadi. Baiklah, ahli panel jemputan serta sidang penonton sekalian. Saya nak bacakan satu lagi soalan iaitu datangnya daripada Cikgu Yusof bin Ahmad Elias Harun dari Perak. Soalan berbunyi, selain peranan guru, institusi keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha mendidik anak-anak agar menjadi insan yang berguna. Sejauh manakah kepincangan institusi keluarga mempengaruhi kemenjadian murid seperti yang diharapkan? Soalan ini mungkin lebih sesuai untuk dijawab oleh Cikgu Hayatun dan Cikgu Osman. Kita persilakan dahulu Cikgu Hayatun. Terima kasih kepada Cikgu Yusof atas soalan yang diberikan. Pada pendapat saya, memang kepincangan institusi keluarga memang mempengaruhi kemenjadian murid. Ini kerana majoriti masa, kebanyakan masa murid ni berada dengan keluarga. Seperti di sekolah saya, kebanyakan murid-murid ni tinggal di dalam bilik-bilik hotel yang agak daif, dan ada juga di antara mereka yang berlaku masalah perceraian ibu bapa dan tinggal dengan keluarga angkat. Jadi mereka dari segi emosi mereka ada sedikit terganggu. Jadi peranan ibu bapa ataupun penjaga amat penting dalam menggilap emosi anak-anak ini untuk mereka ni yakin terhadap diri sendiri serta mereka rasa mereka dah diberi perhatian oleh ibu bapa terutamanya dan juga masyarakat sekeliling. Jadi kemenjadian murid ni perlu mendapat keprihatinan daripada ibu bapa dan juga semua pihak kerana mereka sekarang ni kita tidak ambil tahu tentang mereka sekarang. Jadi apa akan jadi pada generasi yang akan datang, di mana mereka ni merupakan satu generasi yang akan mencorakkan negara kita pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Cikgu Hayatun atas pandangan yang diberikan. Baik, kita nak dengar pula pandangan Cikgu Osman tentang isu yang sama. Bagaimana kepincangan institusi keluarga mempengaruhi kemenjadian murid. Silakan Cikgu Osman. Tidak dinafikan peranan institusi keluarga amat mempengaruhi kemanjadian murid sama ada dari aspek pencapaian akademik, tingkah laku, akhlak serta sahsiah. Sekiranya murid membesar di dalam sebuah keluarga yang pincang, sebagaimana yang telah dibincangkan tadi, seperti ibu bapa kerap bergaduh, membesar bersama ibu bapa tiri yang tidak bertanggungjawab, kurangnya komunikasi, terlalu diberi kebebasan, wujud keganasan dalam rumah tangga dan pengabaian kasih sayang serta perhatian, murid akan mengalami tekanan perasaan, merasa tidak disayangi, tidak dihargai, merasa rendah diri dan hilang keyakinan diri, dan akhirnya mereka akan mencari jalan keluar untuk keluar daripada masalah keluarga ini, dan ia akhirnya akan menyebabkan berlakunya kepincangan. Dan sebagaimana yang terdapat di sekolah saya pada hari ini, sebahagian besar daripada penghuni kami merupakan penghuni yang lahir daripada keluarga yang pincang. Baik, terima kasih Cikgu Osman. Sidang penonton sekalian, masa, ruang dan peluang yang ada bersama kita pada hari ini telah banyak perkongsian demi perkongsian daripada pengalaman wira-wirawati jemputan kita pada hari ini. Cikgu Nasir, Cikgu Hayatun dan Cikgu Osman. Baik, sebagai kata-kata akhir dalam sesi perkongsian kita pada kali ini, saya ingin memohon kepada wira-wirawati kita, apakah kata-kata nasihat atau perangsang yang boleh anda sebagai wira-wirawati kami kongsikan kepada rakan-rakan guru di luar sana dan juga kepada bakal
guru yang akan berkhidmat dalam profesyen perguruan. Untuk kami terus berjuang menabur bakti tanpa putus semangat dalam mendidik anak bangsa, apatah lagi sebagai warga negara Malaysia setelah 64 tahun kita merdeka, dan kita akan menyambut pula Hari Malaysia yang ke-58 pada tahun ini. Dipersilakan Cikgu Nasir. Seorang guru itu tugasnya mulia, keikhlasan perlu ada. Kita perlu seronok dan suka untuk mengajar. Ini menentukan kelangsungan kita dalam profesyen keguruan. Namun kini kita sering dipalit dengan isu yang kurang enak kita dengar. Namun ini perlu kita telan. Kita perlu fokus untuk melahirkan insan yang celik minda, baik budi pekerti, insya-Allah. Baik, terima kasih Cikgu Nasir. Kita persilakan pula Cikgu Hayatun sedikit kata-kata nasihat daripada Cikgu. Silakan. Sebagai kata-kata akhir daripada saya amat berharap agar rakan-rakan guru serta bakal-bakal guru betulkan niat kita untuk mendidik anak bangsa. Kerana cabaran mengajar murid-murid pada alaf ini amat berat. Bukan semata-mata kita kerja kerana wang dan mengharapkan balasan. Kerana untuk mendapatkan sesuatu yang baik perlukan pengorbanan. Jadi janganlah kita berputus asa. Kadang-kadang murid kita ni akan membuatkan kita rasa sedih dengan sikap mereka. Kerana mereka terleka. Tetapi kita sebagai guru jangan pernah putus asa. Kerana kita kena ingat tugas guru bukan sekadar hanya mengajar, tapi mendidik anak murid kita. Dan supaya mereka sedar, bukan pada masa sekarang, insya-Allah teruskan berdoa, mudah-mudahan suatu hari nanti mereka akan menjadi bangsa rakyat yang berguna serta sedar dan mereka membetulkan kesilapan mereka. Baik, terima kasih Cikgu Hayatun. Seterusnya dipersilakan pula Cikgu Osman kongsikan sedikit perangsang untuk kami daripada Cikgu. Silakan. Buat rakan-rakan guru dan mereka yang akan menjadi guru. Pertama, mendidik perlukan kesabaran. Tidak kira di mana sekalipun kita berada, siapa dan bagaimana anak didik kita, didiklah tanpa ada rasa jemu, bosan dan kecewa. Kedua, bersamalah kita menjadi guru yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu dan pengetahuan, kerana tanpa keikhlasan dan keredaan kita, mungkin proses kemenjadian murid kita tidak akan sempurna. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Osman. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Tapi sebelum itu, seperti yang saya telah janjikan di awal rancangan tadi, kami akan paparkan nama pemenang bagi program Bicara Tokoh siri kedua yang telah menjawab dengan cepat dan tepat. Pemenang adalah seperti di paparan berikut. Tahniah kepada semua pemenang. Bagi yang belum berjaya, jangan bimbang, anda masih mempunyai peluang dalam siri 3 ini. Baik, kita ada 2 kuis yang boleh disertai oleh penonton, iaitu kuis Bicara Tokoh siri ketiga dan kuis terkumpul program siri Bicara Tokoh. Untuk pengetahuan penonton semua, pemenang akan dihubungi melalui email dan talian telefon oleh urus setiap program bagi urusan tuntutan hadiah dan sebagainya. Baiklah, pada bila-bila masa sahaja dari sekarang, soalan kuis Bicara Tokoh siri ketiga dan soalan kuis terkumpul akan dikongsikan dalam live chat. Saya berharap semua penonton sudah bersedia untuk menjawab soalan. Hadiah menarik sedang menanti anda. Baiklah sidang penonton budiman sekalian, terasa tidak puas untuk mengutip mutiara hikmah daripada perkongsian wira-wirawati kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Cikgu Nasir, terima kasih Cikgu Hayatun dan terima kasih Cikgu Osman. Jasa dan bakti anda menjadi kebanggaan kita semua warga pendidik dan rakyat Malaysia secara amnya. Terima kasih kepada pengurusan tertinggi KPM, begitu juga kepada pasukan urus setia yang bertungkus lumus menjayakan slot siaran kita pada hari ini. Tidak lupa kepada sidang penonton yang kekal bersama-sama kita sejak awal hingga ke akhir siaran.
Madah diungkap, santun bicara, nasihat diberi dengan teliti. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Melirik senyum si ibu tua, duduk tersimpuh di tangga batu. Adat bertemu berpisah jua, semoga bertemu di lain waktu. Sekian sahaja daripada saya, Mior Shazril bin Muhammad Sapawi. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia prihatin. Kami tiada elektrik, kami tiada talian internet yang sempurna. Menjalankan PDPR menggunakan peranti dan tiang telefon adalah sangat mustahil. Kami guru-guru menggunakan inisiatif sendiri untuk menghantar modul PDPR menggunakan perahu. Modul yang disediakan biasanya cukup untuk 5 hari. Kenikmatan merdeka harus dirasa bersama, tidak kira di ceruk pelusuk hutan belantara. Walaupun kita merdeka telah lama, masih ada lagi kawasan yang jauh ketinggalan dari arus permodenan. Kemiskinan dan tiada kemudahan asas agak merencatkan proses untuk menimba ilmu. Guru-guru tetap komited dan prihatin, sentiasa mahu pelajar-pelajarnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama setanding dengan pelajar yang berada di bandar.